Okey, Assalamualaikum kelas. Okey, tajuk kita hari ini bab 8, daya dan tekanan. Okey, ini contohlah beberapa persoalan. Okey, adakah pepejal mematuhi prinsip Pascal? Okey, kamu akan belajar tentang prinsip ini. Okey, prinsip Pascal. Kemudian huraikan masalah yang timbul pada sebuah kapal terbang jika sistem hidroliknya rosak. Okey, baik. So, kita pergi ke subtopik yang pertama. Okey. Subtopik yang pertama 8.1 tekanan yang ada dalam bendalil. Alright. So kamu tengoklah di sini dia kata apa? Okey, pernah anda melihat gambar dalam gambar foto 8.1? Okey, pernah tengok tak ni kat mana? Okey, alat ini akan dijumpai dalam ataupun di bengkel kenderaan lah, bengkel kereta. Okey, jadi ini adalah jack hidrolik. Okey, jack hidrolik di mana jack ini mengaplikasikan sistem bendalil yang kamu akan belajar dalam subtopik ini. Okey, di mana alat ini beroperasi berdasarkan kesan tekanan dalam bendalil hidrolik dalam sesuatu sistem yang tertutup. Okey, apa itu sistem tertutup? Sistem tertutup ialah satu sistem fizikal di mana jirim tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem tersebut. Okey, jadi alat ini adalah dipanggil jack hidrolik. Baik. So, kamu tengok kat sini dia bagi situasi lah a simple experiment or a simple activity di mana diguna satu botol mineral, okey, satu botol air yang mempunyai 3 lubang. Okey, lubang yang paling bawah yang warna jingga ni Z, Y dan juga X. Okey. Jadi kamu tengok di sini, apabila kita isikan botol yang mempunyai 3 lubang ini dengan air, didapatilah okey, air dari lubang yang paling jauh, okey, yang paling jauh akan terpancut paling jauh lah, means Z ni lah. Okey. Dia punya pancutan air paling jauh. Yang kedua ataupun yang sederhana adalah Z dan yang ketiga adalah X. Yang paling sikit lah. Alright. Jadi kamu tengok di sini. Okey, kenapa berlaku perubahan ataupun perbezaan pancutan air ini? Ini disebabkan oleh tekanan yang ada dalam air. Tekanan yang ada dalam air. Jadi nak menunjukkan bahawa yang paling bawah ini tekanannya paling tinggi lah. Alright. Jadi apa yang berlaku jika kita kenakan daya? Maksudnya daya kat sini nampak tak? Kita picit botol tersebut. Okey, kita picit botol tersebut dengan syarat botol itu mestilah sistem yang bertutup. Maksudnya dia bertutup lah. Kita kena tutup hidung dia. Kan, sistem yang bertutup. Air dari setiap lubang akan terpancut lebih jauh. Okey, dengan jarak tambahan yang sama. Okey, katakanlah ini cikgu letak 5 cm. 5 cm. Dia punya jarak yang pancutan dia. Yang ni 3 cm. Yang ni 2 cm. So, bila kita picit, dia punya jarak pancutan tu akan dalam tambahan yang sama. Contohnya, dia akan bertambah 2 cm. Okey, tambah 2 cm. Yang ni pun tambah 2, yang ni pun tambah 2. Okey, baik. Jadi, ini menunjukkan penyebaran tekanan seragam pada air di dalam botol plastik yang bertutup. Makna kata, dalam satu sistem yang tertutup, okey, pemindahan tekanan itu adalah seragam, sama untuk ketiga-tiga lubang ini. Okey. Jadi kalau dalam contoh dalam tu cikgu tak tunjuk kat kamu sini lah slide tu. Okey, baik. So ini mengaplikasikan prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal di mana dia kata bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada suatu bendalil, okey, bendalil tu boleh jadi cecair dalam bentuk cecair ataupun dalam bentuk gas. Okey, dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalil tersebut dan ke semua arah. Ini prinsip Pascal yang nyatakan benda ini. Alright. Jadi, ini contohlah. Okey, kamu tengok dia buat eksperimen kan? Okey, eksperimen di mana dia buat digunakan kelalang berliang halus, kelalang yang bulat ni, tapi bezanya dekat dia punya bahagian bawah dia ada liang lah, banyak liang yang halus yang sama saiz. Jadi mula-mula dia masukkan air dulu. Okay, maksudnya dia tarik ke atas lah umbu ni. Dia tarik ke atas umbu ni dan didapati air akan masuk lah. Air akan masuk ke dalam kelalang ini. Okey, bila air masuk, okey, dia macam ni lah kan. Jadi, so kita akan kenakan daya dengan menolak umbu tersebut. Didapati, okey,
air tersebut akan terpancuk keluar daripada liang-liang halus tersebut dengan tekanan yang sama. Okay, untuk setiap liang-liang halus yang ada ni lah. Jadi ini membuktikan betul lah apa yang Pascal tu kata, dalam satu sistem yang tertutup, tekanan dipindahkan secara seragam. Makna kata bila kita kenakan daya pada air ini, okay, akan terhasilnya tekanan. Okay, contoh T1 kat sini, tekanan yang kita kenakan. Jadi T1 ini akan sama dengan T2, T3, T4 dan seterusnya pada setiap liang halus tersebut. Okey, baik. So, prinsip Pascal ini diaplikasikan dalam kehidupan harian, contohnya dalam operasi sistem hidrolik. Makna kata apa-apa objek yang menggunakan sistem hidrolik ini dia mengaplikasikan prinsip Pascal, prinsip tekanan yang seragam. Okey, jadi kamu tengok di sini, prinsip asas dalam sistem hidrolik ialah pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Okey, diguna untuk membuat kerja berat. Okey, sistem hidrolik ini kita guna untuk membuat kerja berat seperti kita nak hasilkan daya output yang besar untuk mengangkat beban yang berat. Maksudnya kita guna daya yang kecil untuk mengangkat beban yang berat. Okey, daya kecil tapi dapat output dia besar untuk angkat beban yang berat. Okey, jadi dia minta kita cuba fahamkan contoh yang dia bagi kat sini lah. Okey, sistem hidrolik terdiri daripada dua silinder berombor. Okey, dengan luas permukaan yang berlainan. Okay, ni ada bagi raja bawah ni kan. Bendalir yang lazim digunakan ialah air ataupun minyak lah. Okey. Air atau minyak digunakan kerana dia tidak mempunyai bentuk yang tetap lah. Maksudnya bentuknya mengikut bentuk bekas yang diisi tu lah. Dan dia tidak boleh dimanfaatkan. Okey, kamu tengok di sini. Okey, ni dia melibatkan pengiraan. Cikgu tunjuk demo satu, nanti kamu buat sendiri ya. Okey, so sini kamu tengok kat sini dia ada dua. Okey, dua luas permukaan yang berbeza. Ini luas permukaan yang kecil. Yang ni luas permukaan yang besar. Jadi cikgu nak namakan sini yang kecil sebagai A, yang besar sebagai B. So kalau dalam prinsip Pascal dia kata apa? Tekanan yang dihasilkan adalah sama. So tekanan pada A, TA ni sama dengan tekanan yang akan dihasilkan pada B. Jadi formula tekanan sama dengan daya bahagi luas permukaan. Okey, daya unitnya Newton, luas permukaan meter padu. Meter ataupun kalau dalam yang sini SCM, sentimeter padu. Okey, jadi kita kembangkan formula ini. Jadi kita buat satu-satu. Kita kira tekanan di A dulu. So, tekanan kita tahu kan daya bahagi luas. So, kita kembangkanlah daya A per dengan luas A sama dengan daya B per ataupun bahagi dengan luas B. Okey, jadi kamu boleh masukkan je lah. Kan? Nampak tak? Dia punya ni, daya input dikenakan ke atas ombor kecil menghasilkan tekanan. So, bila kita tolak dengan satu daya, dia akan menghasilkan tekanan. Jadi, tekanan ini akan dipindahkan secara seragam melalui bendalir. Dengan syarat sistem ini tertutup. Maksudnya, tidaklah ada lubang kat sini ke, kebocoran di mana-mana ke. Okey, jadi dia dipindahkan secara seragam melalui bendalir. Kemudian dia akan pergi kepada luas permukaan yang besar. Piston yang besar ni. Jadi, dia akan menghasilkan daya output yang besar dihasilkan pada ombor yang besar. So, terhasillah daya yang lebih besar dan daya ini akan mengangkat beban ni ke atas. Okey. Jadi, soalan ni dia tanya apa? Dia tak beritahu kita. Okey. So, ni punya calculationnya lah. Okay, mengikut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan ombor kecil adalah sama dengan tekanan yang dihasilkan pada ombor besar. Betul lah? Kan? Tekanan ombor kecil TA sama dengan TB. Okay. Jadi, dia minta kita kira daya output. Maksudnya dekat sini lah. Okay, so, kamu masukkanlah dalam formula. Okay, tekanan pada A berapa? 10 kan? So, masukkan 10. Ni cikgu guna formula ni lah. Formula ni. Okay. Okay. Daya di A 10 Newton. So, 10 Newton. Bahagi dengan luas permukaan A berapa? 2 cm padu. Right? So 2 cm padu. Sama dengan daya pada B. Daya yang dihasilkan. Kita tak tahu kan? So kita tulis je balik dB. Bahagi dengan luas permukaan B. Ada tak dia bagi label sini? Ada? Ni kan. Luas ombor B. 100 cm padu. 100 cm padu. So bila sampai kat sini ni dah masuk matematik lah. Okey. Kamu
kira yang ni sahaja. Sebab yang ni bawa ke sini. So, daya dB sama dengan 10 bahagi 2. Yang ni bawa ke sini. Sini dia bahagikan. So, dia bawa ke sini, dia akan didarab. Darab 100. Right? So, 10 bahagi 2 darab 100. Kamu akan dapat jawapannya adalah, okay, 500 Newton. Okay, sekejap cikgu cuba. Okay, 10 bahagi 2. Okay, for 10 bahagi 2. 10 bahagi 2, kita darab dengan 100. Yes, kita akan dapat 500 Newton jawapannya. 500 Newton. Alright. So, kita cuba contoh. Contoh yang lain. Okay, soalan ni. Okay, raja di bawah menunjukkan suatu sistem hidrolik ringkas dengan ombor kecilnya yang mempunyai luas 1 cm padu dan dikenakan daya W Newton. So, kita tak tahu daya dia berapa. Daya ni, daya pada ombor kecil. Jika 60 Newton daya terhasil pada ombor besar yang mempunyai luas 10 cm padu, kirakan nilai daya pada ombor kecil. Jadi, masuk dalam formula tadi juga. Okay. Okay, so kita tekanlah masuk formula tadi. Okay, so ni A kan? A, yang ni B. So, tekanan A sama dengan tekanan B. Masuk formula. Daya A bahagi luas A sama dengan daya B bahagi luas B. So, daya A kita dapat berapa tadi? Kita tak tahu kan yang ni kan? Yang kita nak, yang soalan minta kita cari tu. So, tulislah dA. Bahagi dengan luas A berapa? 1 kan? 1 sama dengan daya B 60 Newton. 60 Newton bahagi dengan luas B 10 cm padu. 10 cm padu. So, kita nak yang ni saja. So, yang ni kita bawa ke sana lah. Daya A sama dengan 60 bahagi 10 darab 1. Tak tulis pun tak apa, darab 1 maksudnya sama je lah. So, sama dengan 60 bagi 10 berapa kelas? Okay. 60 bahagi 10. So, kamu akan dapat 6 Newton untuk daya pada ombor kecil. Makna kata, kamu kalau nak angkat beban ini, okay, nak angkat beban 60 Newton ni, kamu perlukan daya 6 Newton pada ombor kecil. Barulah objek ni akan terangkat. Okay. Baik, so ada banyak lagi pengiraan. Nanti kamu cuba buat dalam buku kerja. Alright. Alright. Terima kasih.